Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya. Kata Abi Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu wala yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dalalatin kana alayhi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu wala yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Jadi antara tugasan yang awak kena buat nanti, macam bila bertemu dengan hadis-hadis sebegini, kita takhrij balik hadis. Apa maksud takhrij? Kita cari sumber daripada kitab-kitab hadis yang muktabar. Ini riwayat daripada kutub sitah. Siapa riwayat? Bukhari ke, Muslim ke, Tirmizi ke, dan Imam Ahmad ke, lain-lain lagi lah, kutub sitah ke, keluar pada kutub sitah. Dan tuliskan baris balik dengan baris yang lengkap, serta darjat hadis. Kalau hadis itu ditakhrijkan dan dikeluarkan darjatnya, awak boleh tengoklah mana-mana ulama yang mentashihkan ataupun menghasankan ataupun mentadhifkan darjat hadis tersebut. Ini yang kita khidmat kepada kitab-kitab turath ni, kerana kebanyakan kitab turath ni biasanya tidak diletaklah takhrij hadis yang lengkap. Kadang-kadang disebut riwayat Bukhari ataupun muttafaqun alaih. Dan sekarang ni kerana kita dah ada sistem penomboran hadis, nombor hadis tu penting jugalah. Nombor hadis, bagaimana awak tengok kitab-kitab baru, kitab-kitab moden ataupun tesis-tesis akademik ke, tulisan akademik, dia akan letakkan nombor hadis daripada kitab hadis yang mana, nombor hadis, lepas tu darjat hadisnya. Nanti kita akan bahagikan tajuk-tajuk bahagian supaya masing-masing tu dapat buat untuk tugasan bagi subjek ini. Okey. Tengok. Okey, di sana ambil perhatian. Kerana hadis-hadis yang sebahagian yang kitab-kitab yang mutaakhir ini sekadar hukum ke atas hadis tu, mereka bergantung penuh kepada Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi hukum daripada Syekh Nasiruddin Al-Albani itu tidaklah kita kata tidak dipakai langsung. Cumanya kalau seeloknya kita letakkan juga daripada ulama-ulama lain yang mana yang hukum mereka itu kita kata lebih jelas ataupun lebih ada asas yang kukuh lah, ataupun kita ambil sendiri daripada hukum ulama-ulama mutaqaddimin. Sebagaimana Imam Tirmizi, beliau sendiri meletakkan hukum. Imam siapa lagi? Imam Al-Hakim, beliau sendiri meletakkan hukum. Daraqutni dan seumpamanya, mereka meletakkan hukum terhadap hadis tersebut. Jadi ambilkan pandangan itu, bukan sekadar ambil Syekh Nasiruddin Albani saja. Okey, apa maksud dia? Barang siapa menyeru seorang kepada penunjuk, penunjuk tu ila huda. Huda ni petunjuk lah. Jadi penunjuk adalah baginya, bagi seorang tadi, bagi barang siapa tadi? Bagi barang siapa? Barang siapa yang menyuruh seorang kepada penunjuk adalah baginya, bagi barang siapa tadi?
daripada pahala, umpama pahala orang yang mengikut akan dia. Orang yang bawa orang, tunjuk orang kepada kebaikan, dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang ikut dia tu. Orang yang terkesan dengan petunjuk dia dapat pahala juga. Kita yang tunjuk dia ke arah kebaikan akan dapat pahala seumpama pahala dia, tanpa kita rampas dan ambil pahala dia. Dia dapat pahala kerana dia ikut petunjuk yang kita tunjukkan ke arah kebaikan. Kita ajak kawan kita datang kuliah, kita ajak kawan kita datang pengajian berkitab. Jadi kita pergi, kita dapat pahala pergi. Dia pergi, dia dapat pahala pergi. Di samping itu kita dapat pahala sebagaimana dia dapat pahala pergi, kita juga dapat tambahan, dapat lebih, kerana sebab dia dah buat kebajikan kerana asbab dan juga punca daripada kita, tanpa kita ambil pahala dia. Okay. Dan tiada kurang yang demikian itu daripada pahala mereka itu. Tidak kurang demikian itu. Mana dapat pahala, umpama pahala orang tu tidak akan kurang daripada pahala mereka itu suatu. Pahala orang tu kita tak akan ambil pahala dia. Pahala dia dapat untuk dia. Cuma Allah Ta'ala dengan kemurahan Allah menjadikan dapat pahala juga. Kerana sebab dia pergi, kita juga dapat pahala seumpama pahala dia. Dan barang siapa menyeru kepada sesat, ila dhalal, ila dhalalah, kepada kesesatan, adalah atasnya daripada dosa umpama dosa orang yang mengikut akan dia. Sebaliknya, orang yang ajak kepada kejahatan, ajak kepada dosa, dia akan dapat pahala, dapat dosa seumpama dosa orang tu. Orang tu buat jahat kerana kita ajar dia buat jahat. Kita ajar dia buat jahat, dia pun buat jahat, dia dapat dosa. Kita dapat bahagian dosa sebagaimana bahagian dosa dia juga. Tiada kurang yang demikian itu daripada dosa mereka itu sesuatu. Dalam keadaan orang tadi yang buat sesat tadi, dia dapat dosa dia tak kurang. Kita tak ambil dosa dia, tapi Tuhan jadikan dosa lain seumpama dosanya ke atas kita. Jadi banyaklah kita kena tanggung. Okay. Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Pengikut-pengikut kepada ahli neraka ni, yang masuk neraka kerana ikut ketua-ketua dan orang-orang yang ajak mereka pada kesesatan, mereka doa, ya Allah, atihim dhi'faini minal azab, berilah kepada orang yang ajak kami kepada kejahatan ni 2 kali ganda, biar dia dapat berganda daripada azab. Kami buat jahat kerana sebab dia tu buat jahat dan ajak kami buat jahat. Gandakan dosa kepadanya, azab kepadanya 2 kali ganda. Tu buat jahat, jangan ajak orang dan jangan buat jahat lah. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, ini berkaitan dengan kelebihan ilmu. Makna ilmu ini ialah satu bentuk kita ajak orang kepada huda, kepada kebaikan. Maka bayangkan banyak mana kalau kita dapat sebarkan ilmu itu secara meluas. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'allima. Bermula dunia, dikutuk akan dia. Dunia itu mal'unah, kena laknat, kena kutuk. Dunia ni ialah satu tempat yang hina. Asal daripada ad-dana'ah. Ad-dunia tu rendah kan.
Al-ulya tinggi, daripada al-ulu ketinggian. Ad-dunya daripada ad-dana'ah makna rendah, hina. Dunia itu dikutuk akan dia dan dikutuk akan barang yang di dalamnya. Mal'unun ma fiha. Apa yang ada dalam dunia ni terkutuk, melainkan menyebut bagi Allah dan menolong akan dia dan orang yang alimnya dan orang yang belajarnya. Jadi benda yang dalam dunia ni dilaknat, dikutuk ni makna sia-sia lah. Tidak ada apa-apa habuan dan juga bahagian di akhirat. Isi-isi dunia ni ada boleh bawa ke akhirat? Tak ada. Terkutuk. Kecuali apa? Melainkan menyebut bagi Allah. Illa zikrallah. Menyebut Allah. Zikir. Zikir ini ada manfaat. Ini tidak terkutuk. Keadaan-keadaan lain dalam dunia ini, benda itu benda yang dikutuk, benda yang tidak ada faedah. Kecuali apa yang ada dalam dunia yang baik ialah zikrullah. Ingat Allah Ta'ala. Wa ma walahu. Dan menolong akan dia apa yang berkaitan dengan zikir. Apa yang walah ni daripada muwalah. Muwalah ni perkara-perkara yang berkaitan, yang menolong, yang menyumbang. Makna benda yang berkaitan zikir, majlis-majlis zikir, hadir untuk sama-sama dengar zikir atau berselawat dan seumpamanya. Satu. Yang kedua, wa'aliman. Orang yang alimnya, orang alim ada dalam dunia ni, ini tidak tercela. Dan yang ketiga ialah wa muta'alliman, orang yang belajar. Jadi tiga perkara ini ialah isi dunia yang tidak terkutuk. Mana-mana yang terlibat atau berkait dengan tiga perkara ini, zikrullah, belajar ilmu atau mengajar ilmu, benda ini benda yang tidak terkutuk dan tidak sia-sia. Hak lain semuanya sia-sia. Sia-sia maksudnya apa? Tidak ada kesan dan tak beri manfaat seseorang pada hari akhirat. Ini nak khabar kelebihan ilmu lah. Kelebihan ilmu. Jadi hadis tarhib dengan targhib ni kita kena faham dalam konteks ni lah. Hadis yang melibatkan targhib. Tahu targhib tu apa? Targhib dan tarhib pernah dengar tak? Pernah. Targhib. Satu lagi tarhib. Ada kitab ulama tulis at-targhib wa tarhib. Targhib ni apa makna? Targhib apa makna? Kan cegah. Daripada raghaba yuraghibu targhiban. Galakkan dan gesaan. Hadis-hadis yang bentuk menggesa dan menggalakkan dipanggil hadis targhib. Tarhib, rahaba yurahibu tarhiban. Apa tarhib? Ancaman dan menakut-nakutkan. Hadis yang memberi ancaman dan memberi takut, itu dipanggil tarhib. Jadi dalam hadis-hadis ni kita kena faham konsep targhib dengan tarhib. Kadang-kadang bila satu nas dia mengancam sesuatu tu, bukan mengatakan hak lain tak penting. Bukan mengatakan lain tidak penting, tapi kerana konteks tertentu. Jadi hadis gini kita kena faham secara, kita kata secara menyeluruh. Secara menyeluruh, bukan makna secara hak ni saja. Tak. Afdalul a'mal as-salatu fi awali waqtiha. Sebaik-baik amalan semayang di awal waktu. Hak lain tak baik ke? Tak. Konteks lain mungkin amalan lain lebih baik. Jadi hadis-hadis sedemikian kita kena faham secara holistik, secara menyeluruh. Okey. Kat mana dia? Boleh dengar tak belakang? Ada kitab? Siapa tak ada kitab lagi? Berapa orang kita nampak bertambah bilangan ni?
Cukuplah. Semua dah masuk dalam grup. Ada yang tak masuk ke? Ada tertinggal? Ada. Okay, sambung balik. Dan daripada Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, kata Abi Darda, sami'tu, yakni aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Ni biasa kita dengar kan. Jadi ambil perhatianlah. Kita baca kajian teks fiqh Nusantara. Jadi kita baca fiqh nasi ni, fiqh nas ni, kita kena belajar sebut dan baca dengan baris yang betul. Jadi tanda baris jangan kitab tu dibiarkan kosong. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan tanwin tu ridan bima yasna'u wa innal alima la yastaghfiru wa innal alima la yastaghfiru lahu wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. La yastaghfiru lahu man. Man ni jadi fa'il kepada yastaghfiru. Lam pada la yastaghfiru dia itu lamu muzahlaqah ataupun dipanggil lamu taukid. Dia bukan daripada awal nasab kerana yang jadi amil nasab ialah lam apa? Lam lan apa dia amil nasab? An, lan, idzan, kai. Lamu kai. Lam dengan makna lamul illah. Ini bukan lamul illah, ini lam taukid atau dipanggil lam muzahlaqah. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguh baca dulu. Okay. Wa man fil ard hatta al-hitana la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitana fil ma. Nak baca ke mana tu? Hatta al-hitan hatta al-hitanu hatta hitanu. Jadi hatta ni masuk daripada haraf ataf. Hatta al-hitanu fil ma'i. Tengok jadi la yastaghfiru. Satu. Kerana lam tu bukan lam amil nasab. Nampak tak tu? Yang kedua ialah hatta al-hitanu. Hitanu baca dengan rafa'. Kerana hatta di sini hatta atifah. Dia ataf pada man yang duduk pada mahal rafa'. Hatta al-hitanu fil ma'i. Okey. Lepas tu koma atau titik lah. Jadi satu lagi, apabila awak diminta salin balik nanti, nas sedemikian ni, kalau ada tanda wacana atau apa-apa tanda koma, titik ke apa, buatlah. Sebab kitab ni dia tidak ada tanda titik ni. Tak ada titik, tak ada koma. Wa fadlul alimi, jumlah baru.
Wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Wa innal ulama'a warathatul anbiya'i. Qama. Wa innal anbiya'a wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dirhama dulu tak? Lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran. Dalam riwayat Abu Darda, dalam riwayat daripada kitab Al-Munziri Targhib wa Tarhib, lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Ini juga maknanya tugas awak nanti untuk cross check dengan sumber asal. Jadi terbalik je lah ni. Dia makna sama je Dinar dirham. Dinar tu emas, dirham tu perak. Dinar ialah duit emas, dirham duit perak. Jadi dalam riwayat kebanyakannya dia didahulukan dinar dulu baru dirham. Di sini lam yuwarithu dirhaman wala dinaran. Wa innama, kalau ikutnya wa innama warathu lah. Wa innama warathu. Di sini dia guna wazan fa'il awrathu. Jadi dalam riwayat ini tugas awak juga ni. Tulis seperti biasa, lepas tu perbezaan antara apa yang ada dalam kitab ini dan juga riwayat daripada sumber hadis asal je, awak buat catatan. Di sini awrathu, awratha yurithu, af'ala yuf'ilu. Padahal di sini dia guna wazan apa tu? Waratha yuwarithu, waratha yuwarithu, fa'ala yufa'ilu. Makna ta'addi juga mewariskan. Awratha yurithu, mewariskan juga. Jadi kalau dari segi kita kata kesinambungan, maksudnya kalau dalam riwayat asal lam yuwarithu wa innama warathu, wa innama warathu. Kalau tadi lam yurithu awratha yurithu wa innama awrathu. Nampak? Juga kena tengok ada tak riwayat wa innama awrathu, wa innama awrathu. Saya tunjuk sini lah, senang tak? Tunjuk sini, saya kena tutup ni lah. Nampak tak? Nampak? Wa innama awrathu. Okey. Jadi awak nak tengok sumber, awak kena tengok juga ni macam ni. Al-Kafi bagi Kulaini ni. Ini Syiah punya ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ada dalam hadis, kita tengok kalau biasanya rujukan hadis awak cari kat Dora lah. Ad-Durar As-Saniyah. Tapi laman Durar As-Saniyah ini Wahabi punya. Jadi hati-hati awak, kita boleh ambil lah tu, apa yang berkaitan hadis ni kita boleh ambil. Cuma hukum, berkaitan hukum kena hati-hati. Wa innama awrathu al-ilma. Tengok keluar tak? Tak ada. Kalau warathu, warathu, lam yuwarithu dinaran wa innama warathu. Apa wa innama warathu. Walaupun dari segi penggunaan awrathu boleh sama je makna. Dia af'ala antara
makna af'ala ni ialah ta'addikan fi'il tersebut. Jadi awrathu tak ada pelik kan, tak ada sikit. Tak ada langsung. Cuba tengok. Wa innama kan, wa innama awrathu al-ilma kan. Awrathu al-ilma. Tapi perbezaan tu sikit je lah. Semua banyaknya dengan warathu. Tapi kerana hadis ni sah riwayat dengan makna, maka dia tidak sama macam Quran. Quran tak boleh nak beki sikit pun tak boleh. Nak bezakan sikit pun tak boleh. Tak ada, kebanyakannya warathu. Okey, sambung balik. Okay. Jadi kalau kita nak samakan di sini, kerana di sini ada alif awrathu, maka tadi kita kena baca awratha yurithu. Surah penting ni. Ambil masa, kalau awak tak belajar surah betul-betul, cuba habiskan, khatamkan kitab surah, terutamanya kitab-kitab asas. Tasrif Al-Izzi ke, Matan Surah yang dibuat oleh ulama Indonesia. Tu apa pada awal-awal peringkat ni, dia akan membantu awak nanti. Senang untuk awak betulkan bacaan dan juga wazan awak. Okey. Jadi kalau kita baca awrathu di sini, maka di sini lam awratha yurithu. Lam yurithu. Lam yurithu. Kerana selepas itu awratha. Wa innama awrathu. Kalau di sini tidak ada hamzah, maka kita akan baca warathu. Maka di sini kita baca yuwarithu. Wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran wa innama awrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Hadhin wafirin. Apa erti dia? Cuba cek lah, kau ada orang ambil kelas kita ni. Dekat pukul 10 dah ni. Mana pukul 10 tak ada, selamat lah kita. Barang siapa menjalan mansalaka. Ni dia terjemah. Terjemah. Ni hadis yang biasa kita dengar ni. Barang siapa menjalani akan jalan. Menjalani. Salaka. Menjalani. Menjalani akan jalan. Yang menuntut padanya ilmu. Tariqan. Yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu menuntut padanya ilmu. Apa jawabnya? Sahala, dimudah Allah baginya jalan kepada syurga. Tariqan ilal jannah. Cuba tanya yang duduk sini. Tanya seorang. Ada? Tak ada. Di jalan je. Dan bahawasanya malaikat senya menghantarkan sayapnya. Wa innal wa innal malaikata la tadau ajnihataha. Malaikat itu menghantarkan. Menghantar ni makna membuka, menebarkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Redha ia malaikat dengan barang yang diperbuat oleh orang yang menjalani ilmu tadi. Malaikat akan payungi dia. Malaikat akan sebarkan. Tu kan?
Dia tengok-tengok tu. Saya tengok. Ha? Ha? Betul tak? Siapa? Kawan? Lepas tu, kelahi mana? Sini? Cik tanya. Cari kelas kosong. Okey. Nasib samalah. Dia tak ada dalam jadual lah. Saya memang takut ada dalam jadual ni. Okey. Mana tadi? Redha ia dengan barang yang diperbuatnya, dan bahawasanya orang yang alim senya mengucap istighfar baginya, bagi orang alim tadi, orang yang di dalam 7 petala langit dan orang yang di dalam bumi, hingga ikan di dalam air. Ni terjemah bagaimana? Wa inna al-alima la yastaghfiru lahu man fis samawati. Jadi terjemah man. Di sini pengarang kata bahawasanya orang yang alim senya mengucap istighfar baginya. Siapa yang mengucap istighfar? Man diterjemah dengan orang yang dalam 7 petala langit dan orang yang dalam bumi. Siapa orang yang duduk 7 petala langit ni? Siapa? Jadi orang ni penjodoh bilangan sahajalah bagi yang berakal lah. Jadi bukan mesti orang. Faham? Tak ada manusia duduk 7 petala langit, kecuali roh para anbiya adalah. Yang duduk 7 petala bumi ada. Jadi orang ni ialah penjodoh bilangan. Macam kita kata, saya tak ada siapa-siapa tolong saya, Tuhan seorang je. Saya tak ada siapa-siapa tolong saya, Tuhan seorang je. Adakah Tuhan tu orang? Tak, dia sekadar penjodoh bilangan lil akil. Faham? Jadi di sini makna apa? Orang yang duduk tala langit ni maksudnya apa? Malaikat. Bahkan di sini man di sini lebih umum lagi, sebab dalilnya hatal hitan, sehingga kan ikan ni dia bukan benda berakal. Ikan tak berakal kan? Tak, kalau ikan berakal awak ngai tak boleh ikan. Awak tak pacing, tak kait, tak berakal. Kalau dia pandai, cerdik, tak makan rumpang awak. Sebab dia tak cerdik tu dia makan. Allah Ta'ala buat manusia ni ada akal, binatang tak ada berakal. Dia ada fitrah dia. Fitrah dia nak makan. Jadi apa yang pada dia, pada insting dia, pada rasa dia makanan, dia akan makan. Sebab tu orang guna apa? Guna upang plastik lah. Panggil benda? Ada orang minat ngai sini. Panggil apa? Orang casting. Main casting. Guna apa? Upang apa? Apa dia? Upang katok tiruang, upang ikan tiruang tak? Dia main makan tak? Dia makan sebab apa? Bagi dia anggap tu sebagai makanan. Jadi hatta hitan, sehinggakan ikan. Jadi man di sini asalnya bagi akil, tapi dengan makna umum. Maka orang alim ni, sekalian makhluk yang duduk di langit dan bumi, minta istighfar baginya, hingga ikan di dalam air, sampai ikan dalam air. Dan kelebihan orang yang alim atas orang yang abid. Abid ni ahli ibadat, alim ni orang ada ilmu. Lebihnya orang ada ilmu atas ahli ibadat seperti kelebihan bulan atas segala bintang. Bulan atas segala bintang. Lebih kat mana? Bulan ni bercahaya. Lah cahayanya cerah dia lebih daripada bintang-bintang lain.
lebih daripada bintang-bintang lain. Pada pandangan malam lah, bukan pada bintang tu sebenarnya ada yang besar. Cuma dari segi pandangan malam, bintang tu dia cahaya sikit aja, tak macam bulan. Maka lebih orang alim atau orang abid macam cahaya bulan atas cahaya bintang. Dan bahawasanya ulama itu telah mempersakakan, macam molek tu, ni kita jawi, mempersakakan anbiya. Mempersaka apa maksud ni? Ini terjemah kepada, sebab tu kalau awak ambil boleh dapatkan teks Arab dia, mudahlah. Wa innal ulama'a warathatu. Warasah ni apa dia? Waris. Jadi ulama tu waris Nabi. Itu pendek, senang je. Tapi kitab lama ataupun tuan syekh kita menterjemahkan bahawasanya ulama itu telah mempersaka. Bukan yang ada saka. Mempersaka tu makna dia waris lah. Waris kepada Nabi. Siapa itu waris? Orang yang makan harta pusaka. Tu. Lepas tu dia kata mempersaka kan anbiya. Dan bahawasanya anbiya tiada dipersakakan. Dipersakakan pula. Sebab kadang-kadang tulisan atau kitab-kitab Jawi, kitab Nusantara ni dia ikut bahasa yang disebut lah. Ikut bahasa yang disebut. Jadi konteks kita panggil panggil tu memperdi. Dia panggil apa? Istilah dia? Imbuhan. Kata terbitan, kata penambahan tu kita kena tengok dengan kesesuaian bahasa Melayu moden kita. Okey, untuk kita fahamlah. Jadi dia kata sini anbiya tiada dipersaka dirham. Kalau kita nak ikutnya, anbiya tiada mempersaka. Fa innal anbiya lam yuwarithu. Lam yuwarithu makna tiada mempersaka. Tapi bahasa logat boleh jadi tepat. Di bahagian tani ke macam mana tuan syekh disebut atas bahasa yang biasa diguna atau bahasa tepat tang. Jadi kita kena, untuk kita alih kepada bahasa kita kena tengok pada kesesuaian kita panggil imbuhan tersebut. Tiada dipersakakan dirham dan tiada dinar. Jadi para nabi ni tidak tinggalkan duit emas, duit perak. Dan sungguhnya mempersaka mereka itu akan ilmu. Apa yang mereka mempersaka? Ni mempersaka pula. Wa innama warathu. Mempersaka mereka itu akan ilmu. Maka barang siapa mengambil akan ilmu, akan ilmu, diambilnya akan bahagian yang sempurna. Ini jawab. Faman akhadhahu, man tu syartiyah, jumlah syarat. Mana jawabnya? Jawabnya man akhadhahu, akhadha tu fi'il madhi duduk pada mahal jazam, jawab syarat kepada man. Faman akhadhahu akhadha, siapa yang mengambil ilmu yang Nabi persakakan ini, sungguhnya dia telah mengambil bihadzin wafir, dengan bahagian yang sempurna. Hazun ni bahagian, wafir ni makna penuh. Penuh ni sempurna lah. Maka siapa yang dapat saka Nabi ni, orang ini mendapat bahagian yang penuh, yang untung. Untung mana? Untung akhirat. Kat dunia mungkin orang tak berapa nampak untung dia. Dia ni tok guru, dia ni orang alim, dia ulama, tapi hidup susah, hidup tak sama macam orang-orang lain, hidup tidak penuh bergaya, hidup selekeh. Di dunia mana bahagian yang sempurnanya? Sempurna di akhirat. Nampak tak? Kat dunia ni mungkin orang tak pandang, tapi di akhirat dialah akan mendapat bahagian yang sempurna, sehingga kan orang lain pun rasa menyesal. Alangkah baiknya aku belajar dan dapat saka Nabi.
Pusaka Nabi ni, bukan pusaka daripada. Kalau duit, tu kata orang kaya mendapat pusaka Qarun. Orang kaya dapat pusaka apa? Pusaka Qarun lah. Sebab manusia yang paling kaya, yang penuh diceritakan dalam sejarah ni, Qarun lah. Apa dia Allah Ta'ala sebut? Mana orang qiraat sini? Hafiz. Ayat mana? Apa ni? Tak ingat? Tak apa lagi? La tanu'u bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Apa ayat, awal ayat dia? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Qarun itu daripada kaum Musa. Fabagha alaihim, tapi dia ini melampau dan zalim. Wa atainahu minal kunuz, kami berikan kepada Qarun ini pemendaharaan harta. Ma inna mafatihahu, yang anak kunci bagi gedung harta dia saja, la tanu'u bil usbati ulul quwwah, terpaksa dipikul dengan susah oleh orang-orang yang kuat dan badan sasa. Anak kunci saja, makna besar dan banyak anak kunci dia tu. Jadi bayanglah harta banyak mana kan. Jadi orang kaya, pesaka Qarun lah harta. Jadi bukan kata harta tu jahat. Dia jahat tu atas penggunaan, tetapi maknanya Nabi Tuhan tak beri pusakanya pusaka bentuk harta, tetapi pusakanya Allah Ta'ala jadikan ilmu. Maka siapa yang dapat ilmu, dia dapat pusaka para Nabi. Maka tidak wajar seorang tu rasa rendah diri, walaupun dia tidak kaya daripada kawan-kawannya yang di bahagian fakulti bisnes, atau kawan-kawannya di fakulti medik, ataupun fakulti apa-apalah. Tetapi dia perlu rasa izzah dengan pusaka yang Allah Ta'ala beri kepadanya daripada ilmu para Nabi dan para Rasul. Apa? Para Nabi dan para Rasul, ada sebahagian mereka, zaman mereka bukan orang kaya di kalangan para sahabat, tetapi ilmu itulah yang menyebabkan mereka mendapat izzah dan kemuliaan. Selesai. Dan daripada Abi Umamah Al-Bahili, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Kelebihan orang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas sekurang kamu. Lebih orang alim atau orang abid ni macam lebihnya aku atas orang paling rendah di kalangan kamu. Jadi lebih Nabi, memang Nabi lebih sangatlah. Itu kelebihan dan kedudukan orang alim. Kemudian sabda Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wa ahlul ardi hatta an-namlata fi juhriha, hatta namlata fi juhriha, sehingga kan semut. An-namlata fi juhriha. Jaga molek bagi tu. Hujriha dengan juhriha. Dekat-dekat tu. Juhriha dengan hujriha. Hujrah bilik. Juhrun rumah semut. Rumah lah, bagi binatang dia panggil lubang lah. Wa hatta al-huta, hatta namlata wa hatta al-huta
la yusalluna, mereka mendoakan, ala muallimin nasi al khaira, bahawasanya Allah dan malaikatnya dan isi 7 petala langit. Isi 7 petala langit makna malaikat-malaikat yang ada sekeliangnya tu, dan isi bumi. Isi bumi, benda makhluk-makhluk ada dalam bumi ni. Ada Kraken ke apa? Kraken apa? Godzilla ke? Kau ada lah. Dan isinya, isi bumi hingga hingga apa? Hingga semut. Hingga semut dalam sarangnya, fi juhriha, dan hingga ikan senya mengucap selawat. Ucap selawat ni mana apa? Mendoakan lah. As-salatu minal ibadi ad-du'a, mendoakan. Wa minallahi rahmah wa minal malaikati istighfar. Jadi daripada makhluk ini selawat. Kita berselawat maknanya kita berdoa. Makhluk-makhluk ni berselawat makna berdoa atas orang yang mengajar akan manusia kebajikan. Orang ajar buat baik ni, ajar ilmu ni, sekalian makhluk 7 petala langit, 7 petala bumi, hatta semut-semut dan ikan sekalipun mendoakan kepada orang ini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, qalu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ini juga satu ni, satu benda yang kita kata al-khata' asy-sya'i', kesilapan yang meluas berlaku, tapi orang kadang sedar dan orang tak ambil kisah lah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, betul ke tak? Ya Rasulullah, betul tak? Berapa salah? Sebab doa pada Nabi. Tu Wahabi ya. Apa salah? Betul tak? Ya Rasulullah. Betul? Ya Rasulullah. Ya Rasulah. Ya Rasulullah. Sebab dia munada mudhaf tu. Rasulullah munada mudhaf. Jadi munada mudhaf hukumnya mansub. Ya Rasulullah, ya Abdallah, ya Rasulullah. Jadi jagalah benda-benda yang biasa kita sebut, biasakan dengan betul, betulkan yang biasa. Biasakan sebut betul. Kalau awak biasa sebut salah sokmo apabila samalah dengan makhraj huruf. Makhraj huruf sebutan. Sebutan makhraj huruf. Terutamanya ni apa yang saya perhatikan, observe lah, bukan saya ramai. Namanya di blog orang-orang yang darah-darah Jawa sikit ni. Ada Jawa sini ada? Tak ada. Ada orang Jawa ni. Biasa dia sebut qaf dengan kaf. Tuan Kadi. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu benda tu diterima lah, tak ada masalah sebab bahasa kita Kadi. Tapi dia akan terbiasa bila kita baca teks Arab, kita akan baca qadiyat, kadiyat. Telah berkata kadiyat. Qadiyat al-Maliki kan. Telah berkata Qadi Abu Bakar al-Bakilani. Telah berkata Kadi Abu Bakar. Kadi Bakar mana? Kadi kat Parit Johor ke? Parit Panjang ke? Ada. Qadi. Jadi Qadi Abu Bakar al-Bakilani, al-Qadiyat. Jadi bahas sebutan tu lah sebutan tu. Kalau kita boleh, apa yang Arab kita kekalkan dengan Arab. Supaya apa? Supaya bila kita sebut teks Arab, bunyi itu bunyi fasih. Apatah lagi melibatkan bacaan ayat Quran. Okey. Mana tadi?
Selawat atas orang yang mengajar akan ni ya Rasulullah kan. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannati. Qala apa dia? Qala apa tu? Hilaku dzikri. Qala hilaku dzikri. Bagi baca molek tu. Apabila lalu kamu dengan kebun. Dengan kebun tu dengan kebun. Ya je gitu ya kebun tak? Dengan kebun, lalu dengan kebun syurga, maka bermain-main kamu. Farta'u, irta'a ni makna makanlah, bermain. Dia kinayahkan macam binatang ternakan. Kambing bila dah lalu kat kebun, dia akan makan daripada tumbuhan situ kan. Jadi bermain-main tu makna makan lah. Bermain bukan makna main kelas main. Main kelas main. Dia pun main handset dia. Dia pun main kat belakang. Farta'u tu makna makan lah. Kerana biasanya binatang bila masuk kebun, dia bermain-main, kesukaan. Kerana dia dapat makan daripada hasil kebun. Bermain-main kamu, sembah mereka itu, ya Rasulullah, dan apa kebun syurga? Sabdanya, keliling duduk berzikir. Keliling duduk berzikir. Bukan keling keliling. Apa makna keliling? Terjemah bagi hilaku. Hilakun ialah jamak kepada hilakun jamak pada halaqah. Halaqatun. Halaqah ni makna bulatan. Okey, duduk dalam halaqah semua, duduk halaqah, bulatan. Jamak dia ialah hilakun. Makna duduk dalam bulatan-bulatan. Kerana pada ghalibnya susunan halaqah ni ialah susunan bulat lah. Hilakul zikri. Keliling duduk berzikir. Keliling duduk berzikir. Itu makna hilakul zikri. Awak jangan salah baca. Kalau awak baca wa ma riyadul jannah qala halkul zakari. Apa makna dia? Ya Rasulullah, apa itu kebun-kebun syurga? Bermula kebun syurga itu ialah halkul zakari, mencukur zakar. Mencukur zakar. Oh, jadi makna sunat kita cukur zakar dulu sebelum hari kelas bodoh. Itu benda lain tu. Itu sunat-sunat dia panggil sunat-sunat mendandam hari Jumaat. Tak? Jadi salah baca. Halkun makna cukur. Halkul zakar, cukur zakar. Dia naknya hilakul zikri. Okay. Tu penting ada seorang tu tambah sebutlah YouTuber dan juga orang yang suka react video orang. Dia kata tak apa, baca je apa bagi apa pun asal faham. Kalau bagi salah macam nak faham? Bagi salah dia takkan jadi faham betul lah. Dia takkan jadi faham. Dia jadi selangor. Dia tak jadi faham. Baik. Dan kata Atha ibnu Abi Rabah di kalangan ulama salaf ni, majlis zikir. Apa majlis zikir? Iaitu majlis halal dan haram. Yang Nabi kata majlis zikir kan. Majlis zikir tu apa? Majlis menceritakan tentang hukum, tentang halal haram. Tu majlis zikir juga. Dan betapa kami membeli, bagaimana kami membeli dan menjual, dan kami sembahyang, dan kami puasa, dan kami berkahwin, dan kami tolak, dan kami haji, dan umpamanya yang demikian itu. Tu juga dipanggil majlis zikir. Majlis zikir. Jadi bukan majlis zikir ni berzikir saja.
Zikir ni umum. Apa makna zikir? Apa makna zikir? Ingat Allah. Jadi antara perkara yang mengingat Allah Ta'ala ialah apa dia? Perintah dan larangan Tuhan. Bila kita membicarakan perintah dan larangan Tuhan, kita mengingat Allah Ta'ala lah tu. Sebab itu kata Atta', majlis zikir tu majlis membincangkan fiqh, hukum halal haram, nikah kahwin, hukum apa lagi? Hukum jual beli. Semua itu dianggap majlis zikir. Bahkan majlis itu lagi kita kata manfaat dan juga kesannya lebih luas. Sebab apa? Kalau zikir kita seorang dapat pahala zikir. Kalau kita datang majlis ilmu hukum halal haram, kita dapat belajar tu pahala, dan bila kita amal perbuatan kita tu berdasarkan syariat, kita dapat pahala. Jadi manfaat dia lebih. Jadi majlis-majlis ilmu, kelas-kelas pengajian ni jangan kita malas lah. Kalau kita telah meletakkan kemalasan untuk hadir, maka kita akhirnya akan jauh daripada ilmu. Akan jauh daripada ilmu. Bila jauh daripada ilmu, kita tak masuk di kalangan orang yang terpelihara daripada laknat tu. Okey. Dan dikatanya pula, Atta' lagi lah ni, barang siapa berkehendak akan dunia, ataupun wakilah lah. Dan dikatanya dikatanya pula, barang siapa berkehendak akan dunia, maka lazimlah atasnya dengan ilmu. Siapa nak dunia, cari ilmu. Dan barang siapa berkehendak akan akhirat, maka lazimlah atasnya dengan ilmu, cari ilmu juga. Maka bahawasanya berkehendak kepadanya tiap-tiap daripada keduanya. Maka bahawasanya berkehendak kepadanya, kepada ilmu, tiap-tiap daripada keduanya. Mana? Dunia pun nak pada ilmu, akhirat pun nak pada ilmu. Dan ada pun ayat Al-Quran dan ahadis pada bicara bab ini amat banyak, kata Tuan Syekh Daud kita. Banyak sangat ayat Quran dan hadis yang membicarakan tentang ilmu. Dan setengah daripada athar. Athar ni apa? Athar bila pada makna khusus bagi athar merujuk kepada perkataan-perkataan sahabat ataupun tabi'in. Kalau hadis tu asal umum kan. Hatta hadis kita panggil hadis maqtu' pun, qaul sahabi pun dipanggil hadis juga. Faham tak? Jadi hadis tu umum, termasuk segala jenis hadis lah. Cuma bila sebut hadis Nabi, hadis lebih khusus pada percakapan Nabi. Walaupun ada setengahnya hadis, contoh hadis mursal, atau hadis mursal tak dia terputus sahabat aja. Hadis munqati', contoh hadis munqati' ni perkataan sahabat. Perkataan sahabat tak semesti jadi perkataan Nabi. Kadang-kadang munqati' tapi pada hukum al-musnad ataupun hukum hadis yang sampai pada Nabi. Jadi tapi bila sebut athar, pada istilah merujuk kepada perkataan selain daripada perkataan Nabi, sama ada sahabat ataupun tabi'in lah kebiasaannya. Okey, tengok daripada athar, kata Sayyiduna Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang tiada tahu akan dia. Tahu apa ni? Orang yang tiada tahu akan dia memadalah dengan ilmu itu kelebihan orang yang tidak tahu. Dia tidak tahu tentang ilmu, cukuplah memadalah dengan ilmu itu kelebihan. Cukuplah dia tahu bahawa ilmu tu lebih, bahawa mendakwa akan dia dan suka dengan dia apabila dibangsa kepadanya, dan memadalah dengan jahil cela jahil tadi, bahawa melepaskan dirinya daripada jahil siapa? Oleh mereka yang ada padanya. Faham tak?
Siapa boleh faham? Apa makna dia? Kata Sayyidina Ali, orang yang tiada tahu akan dia, memadalah dengan ilmu itu kelebihan, bahawa mendakwa akan dia dan suka dengan dia apabila dibangsakan kepadanya, dan memadalah dengan jahil celanya, bahawa melepaskan dirinya daripadanya oleh mereka yang ada ia padanya. Di sini banyak kena perhatikan dhamir. Jaga molek. Antara bentuk soalan ni dia minta untuk awak huraikan. Huraikan apa makna kalimah-kalimah ataupun ayat sebegini. Tengok ni. Jadi pertama kita kena tahu dulu. Okey, ni perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? Orang yang tiada tahu akan dia, memadalah dengan ilmu itu kelebihan, bahawa mendakwakan dia dan suka dengannya apabila dibangsakan kepadanya. Satu. Okay. Jadi itu kita kena faham dulu. Yang kedua, dia memadalah dengan jahil celanya, bahawa melepaskan dirinya daripadanya oleh orang yang ada ia padanya. Siapa boleh huraikan dengan makna mudah? Apa maksud? Apa makna? Apa makna? Apa makna dia? Nak cuba? Siapa nak cuba? Fikir. Saya cuba cakap. Orang yang tiada tahu akan dia, memadailah dengan ilmu itu kelebihan, bahawa mendakwa akan dia dan suka dengan dia apabila dibangsa kepadanya. Yang bermaksud bahawa seseorang yang tidak tahu sesuatu ilmu sekalipun, tapi dengan kelebihan ilmu tu dia tahu, dia mendakwa diri dia tahu, sedangkan dia tidak tahu, dan dia suka apabila orang bangsakan, apabila orang sandarkan bahawa dia tahu. Maksudnya orang kata, oh kau tahu berkenaan dengan ilmu ini, maka dia suka, sedangkan dia tak tahu pun. Tapi sebabkan kelebihan ilmu tu tinggi, jadi dia mendakwa dia seolah-olah tahu akan ilmu itu. Tu satu lagi tu. Dan memadalah dengan jahil celanya, bahawa melepaskan dirinya daripadanya oleh mereka yang ada padanya. Cukuplah kita tahu bahawa jahil itu bersifat cela, dan melepaskan diri daripada jahil, daripada jahilnya itu kembali kepada jahil oleh mereka yang ada padanya. Macam mana tu? Depan tu dekat dah tu. Lepas tu yang kedua macam mana? Dia nak cuba. Mana ni? Belakang macam mana? Ya? Akhawat macam mana? Ya. Yang pertama tu, sampai dekat apabila dimasa kepadanya itu, maknanya walaupun orang tu tak ada ilmu, tapi mana
maksudnya? Dia tak ada ilmu tapi dia suka dengan ilmu. Lain tak ni? Ke sama macam tak? Lain tak? Tak apa lain? Lain dah maksud tu. Tunjuk suruh orang pula. Dia ni. Tahu? Ni? Macam mana? Kau mana? Konteks ayat ni tidak menunjukkan yang first tu dia beritahu yang sebenarnya orang tu dia tak ada ilmu tapi dia suka orang lain tu membangsakan dia sebagai orang yang berilmu. Jadi yang konteks kedua tu nak beritahu yang orang tu sebenarnya jahil. Jahil yang tercela yang mana kita patut lepaskan kejahilan tu daripada diri. Macam tu kan? Apa ni, penyataan tu tanpa merujuk teks ni kan betul lah kan? Penyataan tu tanpa merujuk teks betul lah tak? Tapi adakah itu maksud teks ni? Itu yang cari. Okey, ada nak cuba lagi? Ini yang banyak berlaku dalam jawapan peperiksaan ni. Dia buat pernyataan tu tak salah. Ayat tu maknanya bukan pernyataan yang salah, bukan ilmu sesat. Betul lah ayat tu. Tapi bukan maksud teks. Ada? Maksud tu tidak kena. Maknanya kalau tembok tu tak kena pada sasaran betul. Tak kena pada sasaran betul. Ini maksud dia. Jadi antara yang kita penting pengajian turas ni ialah kita dapat faham sebagaimana kehendak penulis, kehendak muallif, kehendak musannif. Yang ni yang perlu kepada kena beraji dengan manhaj dan berguru ni. Sebab orang boleh interpretasikan dengan pelbagai makna yang makna tu tak salah tapi bukan itu maksud dia. Faham tak? Samalah teks bahasa Arab mengaji subjek-subjek, terutamanya subjek dalam FKI ni mengenai kitab teks Arab. Ramai je yang kita tengok yang syarah dan hurai pernyataan ni tak salah tapi sebenarnya bukan maksud ayatnya begitu. Jaga elok-elok. Jadi sangat penting awak jangan makna bukan ngaji di kelas ni aja. Sambung pengajian ni. Eksplorasi kelas, eksplorasi ilmu buat pengajian di masjid. Dah buat daurah dan seumpamanya hadir. Sebab ini dia melatih cara kita faham teks sebagaimana kehendak penulis, kehendak musannif dan kehendak muallif. Okey, awak hantar dekat dah tu, dekat dah. Ada ni? Okey, tengok ni. Ini perkataan Sayyidina Ali. Kalau teks Arab ni mudahnya. Kafa bil ilmi syarafa ayyadda'ihi man laisa bi ahli wa kafa bil jahli aran ayyatabarra'a minhu man huwa fih. Kata Sayyidina Ali, kita ambil hak Arab dulu. Sebab itu kalau awak boleh melihat teks, sebab teks Melayu kita kebanyakan memang ambil daripada Arab. Mak dia terjemah atau dia olah balik. Kafa bil ilmi syarafa, cukuplah ilmu itu kemuliaan, ayyadda'ihi man laisa bi ahli, bahawa mendakwa ilmu itu oleh orang yang bukan ahlinya. Sekarang ni nak cerita kelebihan ilmu. Apa kelebihan ilmu? Cukup dah bukti jelas ilmu ni mulia, bahawa orang yang tidak berilmu dia suka bahawa dia didakwa sebagai orang berilmu. Ayyadda'ihi man laisa bi ahli, mendakwa ilmu oleh orang yang bukan ahli. Dia jahil tapi dia dakwa ilmu. Ataupun orang kata dia ni berilmu, suka tak? Suka. Maknanya ilmu ni kemuliaan lah. Sehingga orang yang jahil pun kalau orang kata dia ahli, suka. Wa kafa bil jahli aran ayyatabarra'a minhu man huwa fih. Dan cukuplah jahil itu sebagai sifat kecelaan, bahawa berlepas diri daripadanya oleh orang yang ada penyakit jahil. Jahil itu cukup dah bukti dia itu satu sifat tercela. Orang yang jahil pun tak nak dia dituduh jahil. Dia nak berlepas diri daripada jahil. Mu jahil, bila pula aku jahil? Orang yang jahil dia
berlepas diri daripada kejahilannya. Okey. Itu kataan pada Sayyidina Ali lah. Okay. Bila mari rubah bahasa Melayu jadi payah sikit tak? Payah sikit. Maknanya siapa? Nak kepada makna tadi. Okey, tengok tu baca balik. Kata Sayyidina Ali, orang yang tiada tahu akan dia tiada tahu akan kelebihan ilmu, memadalah, cukuplah dengan ilmu itu kelebihan, kafa bil ilmi syarafan, cukuplah dia tahu bahawa ilmu tu kelebihan, bahawa mendakwa akan dia, mendakwa akan ilmu tu, dan suka dengan dia, suka dengan ilmu itu apabila dibangsa kepadanya. Dia ni jahil tapi saya mempersilakan al-alimul allamah al-faqihul murabbi. Tak. Saya mempersilakan sahabat saya, orang yang hebat, alim, faqih. Suka tak? Suka, kembang dia. Mendakwa ilmu tu, suka kalau orang dakwa dia ilmu. Dan dia jahil kadang-kadang, dia dakwa dia ilmu. Saya ada CJ, saya ada PhD, saya profesor, saya macam-macam. Jadi dia suka mendakwa ada ilmu. Dan memadalah jahil celanya, cukuplah jahil ni ialah sifat kecelaan, bahawa melepaskan dirinya daripadanya, melepaskan diri seseorang lah daripadanya, daripada mendapatkan melepaskan dirinya daripadanya, daripada jahil, oleh mereka yang ada padanya. Orang yang ada padanya jahil, suka tak orang panggil dia jahil? Tak. Dia nak berlepas diri daripada jahil. Dia tak suka orang panggil dia jahil. Bodoh. Marah kan tak? Siapa kata suka orang tu kata bodoh? Tak apalah. Saya memang bodoh. Itu kadang-kadang sarkasm je tak. Sarkastik je, maknanya dia saja ya. Tapi adakah sungguh-sungguh suka bodoh? Tak. Mana ada orang suka? Tak. Okey. Faham tak ni? Jadi nanti ini contoh ni. Contoh makna kalau ada ayat seperti itu, awak bukan tanda tau, awak kena fikir 2-3 lapis. Awak kena cari, awak kena tengok supaya makna yang awak cuba bawa itu bertepatan dengan kehendak pengarang. Dan lagi katanya, kata Sayyidina Ali, bermula ilmu itu terlebih baik daripada arta. Arta tu bukan erti. Arta. Bermula ilmu mengawali akan dikau. Ilmu dia kawal kita. Jangan buat ni, jangan hampir perkara ni, dia kawal kita. Dan engkau mengawali akan harta. Harta kita pula kena kawal. Nak letak mana duit banyak tak. Simpan duit nak bayar ke beli kitab ni. Tak. Nak simpan mana ni? Kau tinggal sini kau kutip. Kita kena jaga harta. Jaga harta lah. Rumah besar ada apa? Ada security. Bank ada jaga, security jaga. Sebab apa? Sebab ada duit. Dan harta jadi kurang dengan dinafkahkannya. Nafkah ni belanja. Kalau harta dia jadi kurang, kalau kita nafkah, kita belanja harta, habis lah. Duit ada RM10, kat pergi makan RM5, tinggal RM5 lagi. Dan ilmu bertambah dengan dinafkahnya. Tapi ilmu kita belajar banyak ni, kita ajar orang, bertambah ilmu lain pula. Hak kita tak berkurang. Kata Abu Hurairah dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma, satu bab daripada ilmu yang dipelajari akan dia, akan satu bab tadi, terlebih kasih kepadaku daripada 1000 rakaat tatawwu'. Tatawwu' tu apa makna? Yakni sembahyang sunat. Satu bab daripada ilmu. Makna satu bab, setengah dalam bab makna satu masalah. Satu masalah daripada ilmu. Satu masalah makna satu hukum lah. Lebih disukai daripada 1000 rakaat. Kita nak main 1000 rakaat memang tak larat 100 pun tak larat dah. Tapi kita nak dapat pahala tu, belajar ilmu. Belajar ilmu, walaupun ilmu itu kita tak perlu guna dan kita tak akan guna.
Contoh apa? Ilmu apa? Ha? Ilmu apa? Ha? Dah. Ni ilmu-ilmu syariat lah ni ceritanya. Ilmu syariat ni. Ilmu apa? Yang kita mungkin tak akan guna dan kita tak mahu guna. Ilmu apa? Tapi kita belajar apa dia? Ilmu cerai, tolak. Ilmu tolak, cerai. Kita belajar, tapi bukan kita nak guna pun. Bukan kita nak menceraikan, mentolakkan. Kita nak mengelakkan. Guna kat mana? Guna kat cara menjauhkan, contohlah. Tapi kita tak akan guna lafaz tersebut untuk tolak. Tak? Kita tak bolehlah guna. Kadang-kadang mungkin terpaksa. Masalah apa kan? Tapi benda tu pun berfaedah walaupun kita tak guna dia. Walaupun kita tak guna. Okey, lagi? Mana lagi? Kata Umar kan? Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Senya mati 1000 orang abid, berdiri malam puasa siang, berdiri malam puasa siang hari, terlebih mudah daripada mati satu orang alim. Orang ambil mati 1000 orang tak kisah, lebih ringan daripada mati satu orang alim. Sebab mati orang ambil, habislah, tak ada lah hamba Allah ni buat ibadat. Tapi mati orang ambil, mati orang alim, mati dengan je ilmu. Nak cari hak ganti macam tu payah. Nampak tak? Jadi sebab itu kematian orang alim ni sangat jadi musibah besar daripada mati ahli ibadat. Sebab apa? Sebab ilmu hak dia ada tu mungkin dia ada yang tak sempat dia sibuk. Ada benda yang mungkin tak ada pada orang lain. Jadi mati orang alim, maknanya mati, hilang banyak benda. Hilang ilmu, hilang ni. Dan kata Sufyan ibnu Uyainah, tiada diberi akan seorang kemudian daripada nubuwah afdal daripada ilmu dan fiqh pada agama. Sufyan ibnu Uyainah. Ni juga antara benda yang mungkin awak kena buat. Benda yang perlu awak buat nanti dalam tugasan. Apa dia? Biodata ataupun kita kata sebagai terjemah. Terjemah ni maknanya biodata ringkas terhadap nama-nama yang disebut. Contoh ni Sufyan ibnu Uyainah. Kena carilah. Buka kitab, tengok siapa Sufyan ibnu Uyainah. Lahir bila, wafat bila, dia terkenal dalam bidang apa, karangan dia apa. Macam awak tengok dalam taklid kan. Dalam buku-buku yang dah ada apa nama ni, nota kaki tu kan, atau artikel-artikel ilmiah, dia akan buat biodata ringkas tentang nama yang disebut dalam nas tersebut. Okey. Sufyan ibnu Uyainah dia kata, tiada berdiri akan seorang kemudian daripada nubuwah, tiada diberi bukan berdiri, tiada diberi akan seorang daripada nubuwah afdal daripada ilmu dan fiqh pada agama. Tak ada dah selepas daripada darjat kenabian orang yang dapat lebih daripada orang yang dapat ilmu dan dapat fiqh dalam agama, kefahaman dalam agama. Makna antara kemuliaan Tuhan beri ialah nubuwah. Dah kenabian tak ada dah. Kenabian dah tidak ada dah. Dengan wafat, dengan habisnya kenabian Rasulullah, makna ada dah. Rasulullah penutup segala nabi dan rasul. Tidak ada yang lebih mulia yang diberi lebih daripada ilmu dan juga fiqh dalam agama, kefahaman dalam agama. Mana darjat besar tu. Kata Abu Muslim Al-Khawlani, juga sama ni Abu Muslim Al-Khawlani ni, umpama ulama pada bumi umpama bintang di langit, apabila keluar ia bintang nyata, maka manusia dapat petunjuk lah dapat petunjuk mereka itu dengan bintang. Dan apabila tersembunyi bintang tu hilang atas mereka itu, tercengang-cengang mereka itu. Malam nampak bintang, dapat petunjuk. Oh tahu ni utara, ni selatan, ni arah kiblat.
Terutamanya orang yang duduk di tempat-tempat yang perlu pada arah, kapal ke dalam kawasan hutan padang pasir ke. Jadi bila bintang nyata, dapat petunjuk, tahu arah nak pergi mana. Bila gelap, tak ada bintang ataupun berawan, macam mana? Tercengang-cengang dah lewat apa? Kalau pergi, takut-takut pergi, letih saja, habis tenaga. Sebab apa? Kita nak tuju ke arah selatan, kita pergi ke arah utara. Okey. Dan daripada Muaz radhiyallahu taala anhu, wallahu taala a'la wa a'lam. Di situ lah. Banyak anda gini sebelum mukadimah habis ni. Banyak gini. Okey, ada soalan tak? Kedatangan macam mana? Tulis orang kedatangan. Saya ada pakai Google Form. Bagai dah. Okey, cantik. Boleh lah pakai Google Form. Okey, ada soalan? Dekat haji sebab dekat Al-Rasul tadi ada riwayat dengan Al-Rasul kan? Mana? Dekat hadis yang Al-Rasul saya tak jumpa lah. Tapi di sini kita ra'i kepada teks pengarang. Kerana yang kedua sebut Al-Rasul, maka pertama kita baca dengan yurisu lah. Yurisu. Tapi benda hadis ni riwayat dengan makna pun dia sah. Sah. Jadi kita nak kekalkan sebagaimana tanpa membuang daripada perkataan tu. Kalau tidak kena buang alih, hamzah alih. Tapi awak tengoklah makna lafaz tu ada perbezaan tu, kena letaklah makna perbezaan dalam riwayat yang masyhurnya waratha yuwarrithu. Lam yuwarrithu wa innama warathu. Ada soalan? Ramai tak mari minggu lepas kan? Apa tak mari minggu lepas? Bawa balik ke? Bawa balik latihan industri? Baru datang subjek. Mana latihan kat mana? Latihan mana? Mahkamah mana? Ulu Langat. Siapa yang tu? Siapa penyelidik ilmiah? Ulu Langat. Dekat dah tu, tapi saya kawasan Kelang dengan Kuala Selangor. Awak mana? Dia buat gambar satu. Saya tak pergi tak? Tak, saya pergi mahkamah. Mahkamah dengan AADK. Saya pelik agak. Patut dekat itu. Siapa yang pergi? Abdul Halim. Ustaz Aling.